Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa nafana bihi wa bi ulumihi fi darin. Adapun kafir-kafir ahli fatrah, iaitu orang yang selepas Rasul yang dahulu dan sebelum bangkit Rasul pula, seperti kafir-kafir Arab selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad SAW jadi Rasul, maka mereka itu lepas daripada neraka, yakni tiada masuk neraka. Dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun di masa belum bangkit Nabi Muhammad SAW jadi Rasul, maka tiada masuk neraka mereka itu atas kaul yang sahihnya. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia Dia, belas ihsan Dia semata ada kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah dia beri kita nikmat Islam, dia beri kita lagi boleh taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, syukur lagi dihidupkan hati sanubari kita untuk ada perasaan tamak dan lupa, untuk belajar apa yang diajar oleh Nabi dan Rasul yang tercinta, yang kita boleh hidup dalam keadaan beriman dan mentauhidkan Allah Ta'ala di mana saja. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita kesihatan, keupayaan, kelapangan masa, kehalobaan untuk berada majlis yang mulia, untuk meneruskan hemah dan cita-cita belajar daripada kitab Paku Iman ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun kafir-kafir ahli fatrah, iaitu orang yang selepas Rasul yang dahulu dan sebelum bangkit Rasul pula. Syukur kita yang terdekat kita duk bicara bab kitab yang sepatutnya kita kena pakai, dan syariat satu-satunya yang masih laku, valid di sisi Allah Ta'ala hanya Quran. Kitab yang hanya terpakai hanya Quran. Nabi yang boleh diikut hanya zaman lani Nabi Muhammad SAW. Sikit sebanyak kita sentuh itu, hatta Nabi Isa turun akhir zaman sekalipun, yang dia ni, Nabi Isa ni masih hidup lah ni, sekarang ni ada di langit kedua. Dia akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Dia atas misi pertama dia membunuh Dajjal. Dia pun nanti turun atas muka bumi ni bukan dengan bawa syariat baru, tapi mengikut syariat yang dibawa ada oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita beriman dan i'tiqad nisbah kitab yang Allah turunkan, yang terkini, yang terpakai, yang qabul di sisi Allah Taala hanyalah Al-Quran. Dan syariat mestilah syariat berdasarkan apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nisbah huraian dan ambilan mesti mengguna pakai ahli ulama yang pakar dalam bidang masing-masing, khasnya atas bidang ahkam syariah ni yang masyhur kat kita terpakai, iaitulah Imam Al-Mazhab
imam mazhab. Yang 4 khasnya Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, Hanbali. Jadi semua bab kita bicara tu adalah bab bicara beriman dengan kitab. Dan kitab takkan boleh kitab mustaqil, dia mesti bersama dengan kitab tu. Siapa hamilul kitab, siapa yang bawa kitab. Kitab firman Allah Ta'ala, kalam lafzi yang diturunkan pada Nabi Rasul tertentu dengan dipindahkan oleh Jibril daripada Allah Mahfuz. Itu atas kata kitab. Dan kitab tak dapat tidak, dia mesti ada sahibul kitab, hamilul kitab. Tuan punya kitab, siapa yang bawa kitab, siapa yang menanggung kitab, siapa yang disyariatkan pada dia dengan itu diturunkan kitab. Mesti ada dia untuk dia jadi penafsir, pentafsil, penghurai, penunjuk arah, menunjukkan bagaimana kaifiat praktikal bagi melaksanakan segala titah perintah Allah Ta'ala yang kita wajib beriman dengan kitab itu. Yang semua kitab ni adalah wahyu dan firman Allah Ta'ala belaka, yang asalnya daripada kalam nafsi Allah Ta'ala. Kita dah baca itu adalah kalam lafzi. Jadi semestinya apa yang kita nak pakai itu hanya berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huraian para ulama kita. Selain daripada Islam, selain daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak terpakai. Tak terpakai. Itu asal bicara kita. Jadi menyambi dalam bab itu, kata dia, ada pun kafir ahli fatrah. Awal kitab kita pernah jumpa ahli ni, ahli fatrah, atau istilah macam ahli fitrah, fitrah, ahli fitrah, ahli fitrah. Siapa dia ahli fatrah ni? Asal mana ahli? Orang yang fatrah ni orang yang terputus zaman kerasulan disebabkan panjangnya masa antara satu Nabi dan Rasul. Orang yang tak bertemu dengan Rasul kemudian itu, yang dia dapat syariat daripada Rasul yang sebelum dia. Orang macam tu bila dia tak dapat agama daripada siapa sebelum dia, dah tak tahu dah ajaran sebenar Islam macam mana, ajaran Islam yang Allah telah turunkan tu macam mana, orang ni istilahnya terkeluar daripada taklif syarak. Atau istilah dia panggil ahli fatrah. Fatrah, fitrah, dua wajah dia baca. Ala fatrati minar rasul, ala fitrati minar rasul. Jadi kalau orang-orang ahli fatrah, jadi kalau contoh dia nak bagi ahli fatrah ni macam mana? Seperti kafir-kafir Arab selepas Rasul yang dahulu dan sebelum bangkit Rasul pula. Siapa dia ni? Itulah kafir-kafir Arab selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul. Antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW memang kalau ikut riwayat yang kuat mengatakan dia adalah anak cucu keturunan daripada Nabi Ibrahim melalui isteri dia bernama Siti Hajar. Kerana Nabi Ismail ni dia berkahwin dengan satu puak Arab yang memang asalnya duduk dalam kawasan sekitar Tanah Haram pada masa itu, duduk berpindah randah. Orang asli nomad pada zaman tu kan. Pada zaman tu Nabi Ismail berkahwin dengan mereka. Jadi anak cucu keturunan daripada Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail ni, yang tu yang lahir bangsa Arab. Masih bangsa Arab. Jadi orang yang antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengah-tengah tu apabila terputus pengetahuan mengenai ajaran tauhid ni, bila terputus ajaran tauhid itulah bila terputus tu sampai nak dibangkit semula, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak tu dipanggil ahli kapi ahli fatrah. Kapi ahli fatrah. Cuma bila zaman tu wallahu alam, Allah Maha mengetahui hal itu. Jadi bila dah ke belakang tu sampai tahap dah tak kenal apa-apa dah ajaran daripada Nabi Ismail, yang terdekat dengan Nabi Muhammad ialah Nabi Ismail. Pada masa itu dah tak tahu dah cara nak belajar agama apa macam mana.
Mereka ni dengan rahmat Allah Ta'ala, atau istilahnya dipanggil ghairu mukallaf, tak mukallaf. Pasal apa? Pasal mereka istilahnya tak dapat Rasul, tak dapat seruan Islam, seruan Rasul pada dia, orang ni. Baik, jelas tu kata ahli fatrah tu. Dan kalau orang soal sikit tentang ahli fatrah ni, bukan sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa kan? Kenapa pula Nabi Ismail tu jadikan sebagai perkiraan dan perhitungan? Jawabnya, Nabi Isa ni Allah Ta'ala hantar untuk Bani Israel, bukan untuk Arab. Kerana antara Nabi-Nabi dan Rasul Allah Ta'ala hantar dulu, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, hatta Nabi Isa, dia untuk kaum dia saja. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Nabi Isa dia seru ajak supaya beriman dengan Allah Ta'ala, tak ada orang lain, istilahnya dipanggil Bani Israel. Nabi Musa pun Bani Israel. Kalau kita Taurat, Zabur, Nabi Daud AS pun kalau ikut Bani Israel. Bani Israel. Allah. Jadi Nabi Ismail bukan daripada keturunan Bani Israel. Habis itu dia keturunan apa? Dia keturunan, atau istilahnya keturunan Arab melalui Nabi Ismail. Keturunan Nabi Bani Israel ni main mana? Keturunan Bani Israel ni dia daripada keturunan Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub main pada mana? Nabi Yaqub ayah dia siapa? Nabi Ishaq ayah dia siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni apa hubungan? Nabi Ishaq bin Ibrahim, Nabi Ismail bin Ibrahim, apa hubungan dua-dua? Adik-beradik tapi apa? Mak lain. Ayah sama. Mak Nabi Ismail siapa nama? Siti Hajar. Ya. Mak Nabi Ishaq nama apa? Siti Sarah. Dia Sarah. Yang ni yang gamak dia memang tak suka dimadukan kot. Anak cucu esok kata dia berkelahi macam keturunan Arab dengan Bani Israel sama kiamat. Berkelahi. Sajalah buat ayat itu kan. Orang pun dengar senyum je. Bagus. Cerita lagi kan. Cerita saja ke sana sikit kan. Tak ada apa-apa pun. Orang faham syariat tak ada masalah. Yang masalahnya jangan kata mak lain, mak sepusat sepusin, mak pak beranak kembar pun bertumbuk, membunuh Qabil membunuh Habil, cerita apa? Alamak, dia bukan isu masalah madu tak madu. Jangan nyentuh dijadikan sebagai isu. Boleh kot, itu kan. Jadi asal nak cerita mana? Jadi Bani Israel, anak keturunan daripada Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, semua tu untuk Bani Israel, untuk kaum yang tertentu je. Jadi Nabi Muhammad dia untuk seluruh alam. Tapi sebelum dia, walaupun yang terdekat adalah Nabi Isa, tapi tak diperintah Nabi Muhammad SAW untuk ikut Nabi Isa AS. Puak-puak Arab yang ada di Mekah semasa dilahirkan Nabi SAW dan sebelum dilantik sebagai Rasul, sebelum terima wahyu daripada Jibril pada masa umur 40 tahun, ramai ahli kitab di zaman tu, ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil, yang mereka ni hafal kitab Taurat dan Injil. Tapi oleh kerana orang Arab tidak ditaklifkan untuk mengikut Nabi Musa, Nabi Isa, datang Nabi Isa memansuhkan kitab Nabi Musa. Nabi Musa datang memasukkan kitab Rasul sebelum dia, dan tak dipanggil Rasul melainkan ada hukum-hukum yang nasih mansuh dengan Nabi Rasul sebelum. Walaupun yang terdekat Nabi Muhammad ialah Nabi Isa, tapi zaman ahli fatrah ni tak dikira antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, tapi kira dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail. Boleh faham? Saya cakap apa? Pasal apa? Pasal Nabi Isa untuk Bani Israel saja, tak untuk bangsa Arab.
Satu, tak ditaklif untuk orang Arab ikut kitab Injil yang diturun pada Nabi Isa. Satu, mengikut Nabi Isa dan Nabi Musa, Nabi Daud ni, kalau ikut ni hanya untuk Bani Israel aja. Bahkan ada Nabi-Nabi Rasul sebelum ni orang Ta'ala hantar pada penduduk kampung tertentu, pada kaum tertentu. Tapi yang paling masyhur dengar cerita dalam Quran dan Rasul paling ramai orang Ta'ala hantar adalah di kalangan Bani Israel. Bani Israel. Ada yang orang Ta'ala hantar kepada kampung tertentu. Madian, wa ila Madiana akhahum Syu'aibah. Kampung Madian orang Ta'ala hantar seorang Nabi Rasul, nama dia Nabi Syu'aib. Wa ila Adin akhahum Huda. Kepada kaum Ad orang Ta'ala hantar saudara mara mereka, kaum kerabat mereka sendiri, itulah nama Nabi Hud. Nabi Hud banyak dalam Quran yang sebut seumpama ayat Quran dengan format macam tu. Apa saya nak sebut, yang kata Nabi Rasul ni kebanyakannya dihantar hanya untuk kaum bangsa umat ataupun perkampungan tertentu je. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam. Seluruh alam. Jadi yang terdekat Nabi Muhammad, walaupun Nabi Isa tak dikira Nabi Isa, tapi dikira dengan bangsa yang melahirkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu apa? Bangsa Arab yang datang daripada Nabi Ismail. Maka kira dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail. Jadi orang yang terputus antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail itulah antara yang istilahnya dipanggil ahli fatrah. Ahli fatrah. Atas sebut ulama, kias dia pada ahli fatrah tu adalah Zamalah ni yang dah 1000 tahun lebih dengan Rasulullah ni. Tak mana tak orang kafir-kafir yang tak pernah dapat seruan Islam pada mereka. Rasul memang tak ada Rasul dah, atau istilahnya tak pernah dapat seruan Islam. Kerana seruan Islam ada orang khas jumpa orang kafir, ajak mereka masuk Islam, memperkenalkan mereka ajaran Islam, memperkenalkan mereka Tuhan kita ialah Allah, dan kena ikut hidup ni untuk successful dia dunia akhirat ni mesti mengikut Rasulullah. Dan siapa Rasulullah tu? Itulah Muhammad Rasulullah. Ini Allahumma salli alaihi. Orang yang kalau tak sampai seruan Islam macam ni zaman kita dipanggil ahli fatrah. Dia seumpama ahli fatrah dari sisi hukum, pasal istilahnya kita belajar awal-awal kitab dulu dipanggil tak sampai seruan Islam. Jadi hukum istilah tak sampai seru ni, tak sampai seruan Islam ni hanya untuk orang kafir asli yang mereka ni memang tak pernah dengar apa-apa seruan Islam untuk mengajak mereka beriman dengan Allah dan membenarkan bahawasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ada isu kita nak bicara tu, tak faham tanya. Untuk faham siapa dia ahli fatrah tu. Jadi antara Nabi kita Nabi Muhammad, waktu dia lahir, jadi ayah dia, tok dia, berapa keturunan tu punya ramai kan. Kebanyakannya kalau atas tak beriman, dia adalah daripada kalangan ahli fatrah. Bahkan walaupun ahli fatrah, dengar elok nak sebut keturunan Rasulullah SAW sendiri, bahkan bukan saja keturunan Rasulullah, begitu ramai di kalangan orang Arab ni, walaupun terputus hubungan dengan Nabi Ismail AS nisbah syariat apa yang diajar oleh dia dan hukum-hukum akidah la ilaha illallah, bahawasanya Ismail adalah Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Nabi Ismail pun faham tu, tentu dia mengkhabarkan akan ada Nabi selepas aku nanti, yang jadi Nabi penutup akhir zaman, dia lebih mulia daripada aku, yang nama dia Muhammad, Ahmad kan. Jadi Allahumma salli ala Nabi Ismail ni, dia tak panjangnya masa dia nak sampai kepada keturunan melalui dia tu untuk sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu panjang masa antara dia. Berapa wallahu alam, saya tak simpan dalam maklumat tu, kalau rajin pergi cari semak tengoklah antara zaman Nabi Ismail dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan Nabi Isa, nisbah kelahiran Nabi Isa dengan Rasulullah 571 tahun Masihi. 571 itu kan Nabi Isa. Kalau Nabi Ismail macam mana? Mau kat 2000 lebih tahun kot. Wallahu alam, saya tak kira satu-satu. Tapi asal nak sebut, itulah dipanggil ahli fatrah, ahli fitrah.
Asal disebutnya mereka ni walaupun tak seterima ajaran daripada Nabi Ismail sebelumnya, Allah Ta'ala sunnah dia dijadikan makhluk manusia ni, memang ada manusia yang istilahnya bersih mata hati dia, jelas kefahaman dia, cergas akal fikiran dia, tak ada tercera apa-apa pun kehidupan mereka, yang mereka ni tidak sama sekali ada perasaan untuk menyembah berhala. Pasal dia kenal sangat siapa Tuhan yang sebenar. Mereka kumpulan macam ni atau istilahnya dipanggil golongan Hunafa, golongan Hanif. Lalu atas umum nama ahli fatrah, tapi di kalangan ahli fatrah ni ada golongan Hunafa, Hanif. Apa Hanif ni? Mereka ni ialah orang yang Allah Ta'ala jadikan hati nurani mereka, hati budi mereka. Mereka ni orang yang cergas fikiran, baik keturunan, baik mulia akhlak dan kelakuan. Mereka tak pernah judi, tak pernah bunuh orang, tak ada nak berzina, tak ada nak minum arak, tak ada istilahnya, bahkan perangai buruk-buruk tak ada langsung. Bahkan mereka sedang tercari-cari siapa Tuhan yang sebenarnya. Golongan macam ni dipanggil Hanif, Hunafa. Hanif di kalangan ahli fatrah. Walaupun itu ada juga ahli fatrah yang sembah tokong, sembah bahala, sembah jin, sembah pokok, ada yang sembah Nabi Isa, ada macam-macam. Yang tu yang kafir lah, tu hal lah. Tapi atas kata di kalangan ramai-ramai kafir tu, di kalangan ramai-ramai ahli fatrah tu, walaupun mereka tak kenal siapa Allah Ta'ala, siapa Nabi Rasul yang dihantar pada mereka sebelumnya, tapi mereka ni sangat lurus hati sanubari mereka. Mereka tak sembah bahala pasal dia kenal siapa yang sepatutnya disembah, siapa yang tak sepatutnya disembah. Golongan macam ni atau istilahnya dipanggil ahli fatrah yang Hanif, yang Hunafa. Yang Hunafa maksudnya yang memang dia cenderung nak ikut kebaikan, hati nurani mereka cerah, dia nampak yang benar ialah benar, yang batil adalah batil. Antara batil tu duk sembah bahala, sembah bahala. Okey, cerita siapa tu? Nabi Ismail. Jadi zaman Rasulullah lahir masih ahli fatrah. Sebelum Rasulullah terima wahyu masih nama ahli fatrah. Ini sebab kita sebut golongan bangsa Arab ni dengan Nabi Ismail yang terdekat dengan mereka. Jadi bila ahli fatrah dengan rahmat Allah Ta'ala, mereka lepas pada api neraka, tak kena siksa. Siapa? Tak termasuk dalam senarai istilah syarak itu dipanggil mukallaf. Dia tak dipanggil mukallaf. Sebab apa tak dipanggil mukallaf? Kerana tak sampai seruan Islam. Ini untuk orang kafir. Ada orang Islam macam mana? Atas nama Islam, memang saudara-saudara Islam, dengar azan apa-apa, orang pun ajar agama Islam, fardu ain atas kita untuk belajar bab iman supaya hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. Kita bukan ahli fatrah, kita ahli mukallaf. Ahli mukallaf yang mesti datang akidah ahli sunnah wal jamaah. Ditaklif pada kita untuk cari belajar apa yang sepatutnya kena belajar untuk menyebabkan iman kita terpakai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita belajar tu. Baik, jadi asal nak bicaranya, ahli fatrah ni asal dia bagi contoh adalah zaman terputus dua rasul, khasnya kat bangsa Arab nak cerita tentang keturunan Rasulullah ni. Daripada mana dia datang? Itulah zaman yang mak ayah dia, tok dia pertama, tok dia kedua, tok ketiga ni, great father, great grandfather, great grandfather dia. Bila tak dapat agama dengan cara jelas tu, mereka adalah termasuk dalam ahli fatrah. Bahkan atas masyhur ulama saya sebut tadi sekali lalu, mak ayah Nabi, tok dia dan sebagainya, sampailah naik kepada siapa yang istilahnya masih dapat ajaran yang tulen macam mana ajaran Nabi Ismail AS. Mereka ni Allah Ta'ala peliharakan keturunan untuk sampai kepada Rasulullah ni daripada judi, minum arak, zina, sembah bahala. Tak ada keturunan Rasulullah yang Abdullah bin Abdul Muttalib bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, sambung satu-satu, tak ada seorang di kalangan mereka sembah bahala. Semua golongan tu Hanif. Walaupun tak terima ajaran Nabi, tak pernah bertemu dengan Nabi Isa,
Dan kalau temu Nabi Isa pun tak dibenarkan untuk mereka mengikut apa yang disyariatkan, hukum syariat pada Nabi Isa. Kalau ada pun akidah tak ditaklif pada mereka untuk ikut akidah tu, pasal mereka ni Nabi Isa ni dan apa yang ada dalam kitab dia untuk Bani Israel saja. Dia tak ditaklif untuk selain daripada Bani Israel. Ayat tu masih jelas tu apa saya sebut ni. Tak beza. Dua keadaan, dua keturunan tu, dan tarikh ahli fatrah. Ahli fatrah tu siapa? Jadi belum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul, maka mereka itu lepas daripada azab neraka dengan rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya yakni tiada masuk neraka sama sekali. Dia bukan tak masuk neraka atau masuk surga. Bukanlah tak masuk syurga kekal abadi, dia duduk surga sekejap je. Tak ada. Memang ahli syurga kekal abadi selamanya. Ahli fatrah ni. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Yakni tiada masuk neraka. Dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun di masa belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul. Sebelum Rasulullah 40 tahun, semua bangsa Arab yang sekalipun istilahnya jahat, bangai macam mana sekalipun, dengan rahmat Allah Ta'ala mereka ni adalah penghuni syurga. Mereka istilahnya bebas daripada taklif syarak kerana mereka tergolong dalam ahli fatrah. Walaupun saya sebut tadi mak ayah Nabi dan keturunan dia, mereka bukan saja ahli fatrah tapi hanifan muslimah. Hanifan, mereka hanif. Muslimah tak? Hanif maksudnya tak ada langsung ada perasaan nak sembah tokoh nama dia. Kenal sangat ini tokoh, takkan aku nak sembah dia. Walaupun tak dapat apa-apa ajaran wahyu melalui Nabi Ismail AS untuk sampai kepada mereka. Yang itulah juga sebagai ulama kita dah bahas dalil nak menunjukkan bahawasanya memang untuk mensabitkan ada yang Allah Ta'ala yang menciptakan alam ni, kita bukan jadi sendiri, bahkan ada yang mencipta kita. Cukup dengan akal yang waras untuk boleh mengenal, boleh boleh perasan dan boleh mencapai kita ni adalah makhluk, yang mengadakan kita adalah khaliq makhluk. Itulah nama dia Allah. Boleh capai. Boleh capai. Pasal keturunan ahli fatrah ni ramai di kalangan mereka adalah hunafa. Tak ada Nabi Rasul. Tapi mereka ni mencuri macam mana? Hak orang mana boleh ambil. Dia ada sifatnya tu. Zina, gila kau kata dia, campur keturunan, tak tahu mak bapak mana. Mak bapak tahu, bapak hak mana. Siapa nak tanggung nafkah, tak tanggung nafkah, siapa nak tanggungjawab di atas seorang perempuan apabila berlaku sesuatu macam tu. Mereka tidak akan buat benda-benda tu sama sekali. Yang ni siapa ni? Keturunan yang sangat mulia, itulah keturunan Nabi kita Muhammad SAW sampai bertemu pada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim AS. Wajib beriman dan intikad menyentuh kita dekat keturunan Rasulullah SAW. Tak ada langsung perbuatan-perbuatan keji dan tercela daripada Rasulullah sampailah kepada Nabi Ismail AS. Masyhur ulama puji keadaan Rasulullah ni, kata dia tarakus sifaha falam yusibuhu ma'aruhu min Adam wa abihi min Adam wa abihi wa ummihi wa min Adam ila abihi wa ummihi. Rasulullah ni keturunan ni orang Ta'ala pelihara benih untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW ni. Daripada Nabi Adam sampailah kepada mak ayah dia, tak ada seorang di kalangan salah silah keturunan Rasulullah SAW yang sembah berhala, tak ada. Kalau tak Muslim, mesti kalau kata termasuk alam ahli fatrah yang kita duk bicara ni, mereka ni ahli fatrah ghairu mukallaf. Boleh faham saya apa ni? Boleh. Bab ni kalau tak isi belajar dia melengah sikit saya. Cerita apa ni? Orang Melayu ni cerita bab-bab keturunan, bab titihan ni. Keturunan ni selalu dia blur pengalaman saya ngajar lah. Ngajar orang kampung ni antara selalu dia orang blur bab keturunan. Pasal kita tak biasa dengan salah silah. Untuk nenek moyang monyet naik ke atas bersilang pula main sini 2 pupu 3 pupu 4 pupu. Kita apa sepupu 4 menakam tak kena. Zaman lah ni 4 menakam tak kena. Apa saya nak sebut tu sikit situ. Jadi Rasulullah macam mana mak ayah dia dan keturunan nak bagi datang pada sampai ke dia tu,
daripada Nabi Adam sampai kepada Rasulullah SAW, wajib mengiktikad mereka itu adalah Adam sebenarnya ahli fatrah, bahkan mereka semua adalah Hanif. Bahkan ada di kalangan mereka yang beriman itu hal. Tapi kalau tak berjumpa Nabi Rasul pun, mereka ni dengan takdir Allah Ta'ala dan ketentuan Allah Ta'ala nak jaga kemuliaan yang ada pada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, dijadikan ada orang ambil tanggungjawab. Dan mereka ni bertanggungjawab, dah ada perasaan untuk jaga diri mereka daripada buat benda-benda keji hina tu, yang tak ada judi, sembah berhala, tokong, tak sama sekali tidak. Pasal mereka ni cerdik, waras, matang, cuma tak dapat ajaran bab ketuhanan ni daripada Rasul. Ada. Jadi kita nak bicara semua ni, nak cerita ahli fatrah ni pasal apa? Pasal masalah nak faham kitab lah yang Nabi Muhammad, kitab dia sampai hari kiamat datang dia mau masukkan kitab-kitab yang lain. Jadi orang yang tak bertemu dengan kitab Taurat, Injil ni macam mana? Tengok di Bani Israel, tak Bani Israel. Jadi kalau tak Bani Israel, yang terdekat dengan Rasulullah adalah Nabi Ismail. Macam mana? Mana zaman mula terputus tu, mereka ni sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau istilahnya dia panggil ahli fatrah. Ya. Bagi kenal tu istilah yang atau kiasi kaedah ulama sebut, termasuk dalam ahli fatrah zaman Rasulullah. Sebelum Rasulullah dibangkit, yang sebelum tu adalah Nabi Ismail. Termasuk dalam tu ialah siapa-siapa yang tak sampai seruan Islam lah ni. Saya tak ulang sebenarnya, sekali lalu saya ada sebut itu awal-awal kitab. Banyak juga perbincangan kita mengenai orang kafir mukallaf tak mukallaf sampai seruan Islam, yang wajib usuli atas orang kafir ni bila dah sampai seruan Islam untuk mereka masuk Islam. Orang Islam wajib jaga agama Islam, wajib usuli tu. Ada kita bicara itu banyak sana. Macam mana pun kalau tak faham, tertinggal, ada yang lost contact ke, tak ada talian hayat ke, nak boleh faham, PM tepi. Tanya banyak lah. Kalau yang duduk depan lagi aula untuk bertanya. Jadi pendapat yang sahihnya, bila pendapat sahih maksudnya lawan daripada pendapat sahih, pendapat dhaif, mardud, itulah. Jadi memang pendapat yang kuat dipakai ahli sunnah wal jamaah apa dia? Setiap orang kafir yang mati dalam keadaan mereka tak pernah sampai seruan Islam, mati mereka dengan rahmat Allah Ta'ala, tak dihukumkan masuk ke neraka sama sekali. Bahkan mereka dengan rahmat Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Cuma kalau banding dengan orang yang ada iman, kenal sungguh Allah Ta'ala, melalui proses ilmu, faham sungguh, mentauhidkan Allah Ta'ala, tentulah mereka ni kedudukan lebih tinggi daripada orang yang ahli fatrah atau mati dalam keadaan kanak-kanak, yang walaupun boleh jadi ahli syurga tapi dia tak enjoy hidup dia tu pasal dia tak kenal siapa yang menjadikan dia. Itu lebihnya Nabi Rasul yang melalui proses lantikan yang biasalah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Baik. Jadi cerita ahli fatrah tu, firman Allah Ta'ala sebagai dalil nak menunjukkan ahli fatrah ni tak kena azab. Mereka ghairu mukallaf. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Satu jemaah, tiada kami membinasakan akan seseorang, satu kaum itu sehingga kami bangkitkan Rasul, yakni Rasul yang menyampaikan kepada itu orang bukan dengan Rasul yang dahulu. Kalau asal lafaz ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan mensiksa mana-mana umat, kaum yang mereka ni walaupun dalam keadaan ingkar kepada Allah Ta'ala, hatta nab'atha rasulah, alhamdulillah, sehingga Allah Ta'ala hantar Nabi Rasul. Okey, siap. Itu dalil menunjukkan adanya ahli fatrah, sabitnya ahli fatrah. Menafikan ahli fatrah maksudnya menafikan Quran. Ada juga kumpulan yang menafikan ahli fatrah ni, dia kata orang tak sampai Rasul sekalipun wajib atas mereka beriman dengan sebab akal yang waras Allah Ta'ala beri pada mereka. Ada juga pahaman-pahaman di kalangan sebahagian orang Islam kita yang pahaman macam itu,
yang berpegang dengan pahaman macam ni adalah buat Mu'tazilah. Dia berpegang dengan pemahaman ahli fatrah tetap kena beriman dengan Allah Ta'ala. Siapa tak beriman di kalangan ahli fatrah, kalau disembah berhala, apa saja kejahatan dia buat akan dibalas dan disiksa setimpal dengan apa dosa mereka. Kerana akal yang diberi kepada mereka cukup waras untuk boleh mengenal Allah Ta'ala, tapi tak digunakan untuk mengenal Allah Ta'ala, mereka itu dihukumkan sebagai mukallaf juga di sisi puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah. Satu, pahaman Wahabi dalam bab ni Mu'tazilah. Tak mana? Kerana mereka mengkafirkan mak ayah Nabi kita Muhammad SAW. Dia kata mak ayah Nabi kita Muhammad SAW kafir, masuk neraka. Dia ada hujah-hujah dia lah berdasarkan ikut hadis yang berdasarkan hawa nafsu dan kepala otak mereka. Ada yang Quran dan dia jumpa ni, memang dia akan sebut nanti ke depan ni bagaimana pahaman Wahabi yang berkenaan tentang ahli fatrah ni. Kita bicara ahli fatrah masalah kitab Quran memasukkan kitab sebelumnya. Jadi pada pahaman Wahabi ni apa dia? Mak ayah Nabi kita Muhammad SAW ialah ahli neraka. Subhanallah. Mustahil Allah Ta'ala buat Nabi Rasul macam tu. Khasnya Nabi kita Muhammad SAW. Pasal apa? Memang keturunan Rasulullah adalah Allah Ta'ala pelihara. Wajib i'tiqad. Itu kaedah umum ulama ahli sunnah wal jamaah, wajib berpegang bahwasanya Rasulullah ni memang sangat terpelihara sanad dia daripada Nabi Adam sampai kepada dia. Tidak ada keturunan mereka yang sembah berhala sama sekali. Tak pernah ada yang berzina, tak pernah ada bunuh orang. Semuanya adalah kenaan baik akhlak. Panjang kalau kita sebut satu-satu tu, antaranya adalah datuk Nabi SAW. Siapa dia? Abdul Muttalib. Bukan Abi Talib, Abdul Muttalib. Waktu tentera Abraham nak menyerang Kaabah, nak runtuhkan Kaabah tu, pada masa tu datuk Nabi kita Muhammad SAW adalah ketua kaum Quraisy pada masa tu, yang dia jadi pemimpin untuk mengarahkan apa-apa berlaku pada orang Arab. Semua orang Arab meletakkan kepercayaan dan kepimpinan kepada datuk Nabi kita Muhammad SAW, itulah Abdul Muttalib. Dan atas keturunan dia adalah keturunan Quraisy. Rasulullah keturunan Quraisy yang mulia, keturunan raja-raja bangsawan punya, bukan golongan bawahan kan. Jadi bila Abraha datang, nak sebut apa? Mereka ni ada pegangan mereka dengan Tuhan, walaupun tak dapat ajaran macam mana yang diajar oleh Nabi Ismail, tapi pegangan dia dengan Tuhan yang sebenar-benar. Tuhan tu tepat betul, tu yang dipanggil Hanif tu. Waktu Abraha datang dengan tentera bergajah dia, masa tu sebut dia Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW ni, masa tu dia jadi ketua kaum Quraisy pada kaum Arab pada masa itu. Jadi Abraha dia letak apa nak sebut dia sebelum dia nak langgar Mekah tu, nak masuk dengan tentera bergajah dia singgah di dekat dengan padang Arafah tu, satu lembah bernama Wadi Muhassir. Wadi Muhassir untuk istilahnya berehat sebelum untuk menyerang Kaabah, meruntuhkan Kaabah, pasal nak bagi orang semua berhadap kepada satu Kaabah yang mereka buat di Yaman, di Sana'a. Mereka telah hantar beberapa utusan untuk bertemu dengan datuk Nabi SAW ni, Abdul Muttalib. Yang sebelum tu kumpulan-kumpulan Abraha ni, bila dia datang, dia tengok ada ternakan kambing apa, mereka telah merampasnya, dan antara kambing yang mereka rampas tu adalah kambing daripada datuk Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Jadi bila jumpa datuk Nabi SAW ni, dia bagi tahu, kami ni daripada Yaman, kami datang ni nak meruntuhkan Kaabah. Tahu tak datuk Nabi jawab apa? Wah, tu kata wah iman, mereka Hanif, walaupun mereka bukan Islam terima tu, tapi Hanif tu ada, kenal mereka siapa Tuhan sebenar. Kata dia, sebelum aku nak jawab soalan kau, aku nak bagi respon ni, aku nak kata macam ni, kambing-kambing yang kau orang curi tu kambing aku, kau pulangkan dia pasal aku tuan dia. Adapun Kaabah ni kau nak runtuhkan dia, yang ni bukan rumah aku, ada tuan dia yang akan jaga dia. Kalau kau nak runtuhkan dia, kau jaga je lah, pasal tuan dia adalah bukan sebarang, dia adalah tuan yang menjadikan seluruh alam ni.
Tapi aku nak kambing aku. Popok Abraha ni pelakir dia dah. Tengok ni bangsa apa tu. Duk kira kambing dia aja. Rumah ibadat dia nak kena runtuh. Dia buat tak peduli. Serah kat Tuhan dia konon nak jaga. Tak apa, dia bagi kambing. Kata dia, kambing nak pergi serang. Pergi serang. Nak pergi serang je. Gajah yang pergi rehat tu, bila dibangun kan, nak pergi ke Kaabah je, semua tak mengajak. Tak mau pergi depan. Pusing belakang semua nak pergi. Tak ada seekor gajah yang nak mara ke hadapan. Masa tu yang kena serang, masa tu yang kena datang, fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Saya nak cerita apa? Hanif. Walaupun mereka tu tak kenal siapa Allah dengan nama macam mana, pasal terlalu jauh sangat Nabi Ismail dengan datuk kita Nabi Muhammad SAW Abdul Muttalib tu, tapi mereka adalah hunafa. Hanif. Okey, boleh faham kot. Hanif lain kali. Jangan tak kenal lah apa maksud Hanif ni. Yang antara umum makna Hanif ni, orang yang dia cenderung, dia mirip, dia ada kecenderungan untuk ke arah kebenaran dan hak, sekalipun mereka itu tak kenal ajaran Islam, tak kenal Allah Ta'ala, tapi fitrah Allah Ta'ala bagi jadi mereka ni nakkan kebenaran, sedarkan kebenaran, dan dia tahu benar tu apa. Allah Ta'ala buka pintu hati mereka sampai faham ni macam tu. Ini Hanif. Satu kalau kita tengok orang kafir, ada ke orang kafir yang walaupun tak Islam yang Hanif ni? Ada. Dan orang Islam, ada ke orang Islam nama Islam tapi benar nak mampu? Ada. Okey. Syarah tu saya panjang, saya boleh tiap pula kan. Cukup. Jadi asal nak sebut, datangnya Rasulullah bawa kitab, membasuhkan kitab dulu, Taurat Injil apa, tapi sebelum dia Nabi Ismail, sebelum antara Rasulullah dengan Nabi Ismail ni ada istilahnya ahli fitrah, antaranya adalah mak dengan ayah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pendapat yang sahih, pendapat yang paling kuat, itulah pendapat ahli sunnah wal jamaah, mengatakan ahli fatrah ni lepas pada azab neraka. Jangan kata yang mereka yang memang ada pahaman ketuhanan yang betul siapa Tuhan sepatutnya, bahkan kalau sembah tok kong, sembah berhala sekalipun, bunuh diri, bunuh orang sekalipun, minum arak apa semua benda mungkar dia buat sekalipun, dengan rahmat Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga, pasal mereka ni ghairu mukallaf berdasarkan ayat Quran tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa rasulah. Kalau Mu'tazilah dia takwil ayat Quran ni, nabasa rasulah ay nabasa uqulan, dia takwil. Mu'tazilah ni kalau ada pelajaran tauhid khas, dia ada pengajian khas, pahaman dia macam mana, dia ada dasar-dasar dia, manzilah baina manzilatain al-wa'du wal-wa'id. Ada istilah dia panggil, kita pernah jumpa itu as-salah wal aslah, ada istilah-istilah dia. Pahaman-pahaman dia bercanggah dengan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Antara pahaman di sini apa dia? Dia mentanzihkan Allah Ta'ala daripada sebarang perbuatan buruk, dan dia mentaklifkan walaupun orang tak dapat Nabi dengan Rasul, tak bertemu dengan Nabi Rasul, mereka kata mereka adalah mukallaf disebabkan akal yang sempurna Allah Ta'ala beri. Saya sebut satu badan lah kan? Detail-detail lagi panjang, melirik sangat. Sekali lalu nak tunjuk kata ada pahaman Mu'tazilah, itulah. Sekali lalu saya dah sebut tadi, antara pahaman Mu'tazilah ni siapa? Wahabi. Ustaz Wahabi ambil tantelan pahaman Mu'tazilah dari sudut ni. Hadis ayat Quran yang ada untuk menafikan mak ayah Nabi ini ahli neraka cukup masyhur, tapi mereka gunakan hadis untuk menenggelamkan hadis-hadis yang sahih dalam bab itu, untuk mengkaburkan pahaman-pahaman ahli sunnah wal jamaah, menzahirkan pahaman mereka yang batil, kata mak ayah Nabi masuk neraka. Jaga sikitlah Wahabi ni. Kalau kita ngaji sebelah pihak, buat pekak lengan, buat pekak badak, saya silap tak kena gaya, ikut pahaman Wahabi. Jaga lah. Jumpa nanti satu-satu.
Raja lepas makan ni dia slow sikit, otak lembab sikit. Saya sebut saya lah kan. Bila dia buka puasa walaupun makan sikit je, itu belum makan kenduri lagi kan, baru makan berbuka je, tu pun dah rasa segar. Hampa tak rasa apa-apa tak apa, tapi saya rasa. Kalau hampa pun rasa, betul, kami pun rasa, kami pun duk macam ni. Jadi kita serupa lah kalau macam tu kan. Apa sih cerita serupa-serupa ni? Baik. Kepada orang itu bukan dengan sudah dulu. Inilah kaul yang sahih. Jadi pendapat yang kuat mengatakan dengan rahmat Allah Ta'ala, orang ahli fatrah ni lepas pada api neraka. Yang khas kita sebut ni, zaman Rasulullah sebelum bangkit jadi Rasul, antara dia dengan Nabi Ismail. Yang dikias oleh ulama zaman kita lah ni, mana-mana orang kafir yang tak pernah sampai seruan Islam. Ayat dia macam tu. Sampai seruan Islam, dobit dia situ. Bukan sampai seruan azan. Seruan azan bukan seruan Islam, seruan azan lah. Orang kafir takat dengar azan, tak hukum mukallaf untuk masuk Islam. Untuk orang kafir masuk Islam, hukum mukallaf mesti ada satu orang khas, surat khas, ataupun kalau zaman lah ni messenger khas, message khas, voice call khas, beradab jumpa orang kafir, ataupun kalau tak jumpa pun ada utusan, ataupun bagi panggilan, ataupun peti suara atau seumpamanya, khas tuju pada orang kafir ni. Kata kat dia macam ni, kalau dia buka, kamu ni aku nak ajak pada Islam. Tuhan sebenar adalah Allah, bukan Tok Pek Kong. Contohlah kan. Contoh apa, nama apa? Lim Gon An. Lim Kit Siang. Contohlah kan. Ni aku, nama ni aku orang Islam. Aku nak ajak engkau masuk Islam. Tuhan sebenar adalah Allah, bukan Tok Pek Kong apa yang kamu sangka, roh-roh orang mati macam mana pahaman budak kau. Tuhan sebenar ialah Allah. Allah adalah Tuhan sebenar. Tiada yang siapa yang bersifat ketuhanan melainkan Allah, dan Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dia. Hantar hak tu, tu kata kat dia, kamu masuk Islam, nescaya kamu selamat. Mengucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hantar kat dia. Dia buka baca sampai surah Islam. Itu sampai surah Islam. Kalau azan apa-apa tak ada, buka siaran TV apa-apa umum tak ada. Yang tu tak istilah masyhur yang disebut oleh ulama, yang tu tak dipanggil seruan Islam khas. Tak ada. Satu antara Rasulullah untuk nama khas ni dihantar raja pada raja Mesir, raja Rom, raja Parsi, hantar surat. Rasulullah tak jumpa, tapi hantar utusan dia. Siapa yang diterima oleh utusan, baca surat, utusan baca, ada penterjemah apa, aslim taslam, surat ni min Muhammad Rasulillah, ada aslim taslam qulu la ilaha illallah, mukallaf, wajib kena masuk Islam. Tak masuk Islam, tu yang kata kita belajar wajib usuli tu kekal abadi selama-lamanya. Pasal apa? Pasal wajib atas mereka masuk Islam bila sampai surah Islam. Bila tak masuk Islam, mati masuk neraka kekal abadi selama-lama. Pasal mukallaf, mereka bukan ahli fatrah. Ingat elok ya, itulah sekali lalu. Itu bab ahli fatrah. Bagi faham kedudukan ahli fatrah, kenal ahli fatrah, ta'rif ahli fatrah, yang sewil daripada faham ahli fatrah. Situ dulu. 9 suku. Ada soalan? Boleh? Bab ayah Nabi tu, saya ingat baca sekali je boleh habis. Tak, baca 2 kali pun tak sampai lagi. Masa bagi hadam elok-elok. Ada soal? Tak ada sakal. Muqabil daripada sahih tu antaranya Mu'tazilah. Ya. Saya tak baca sikit tu. Dan muqabil qaul sahih tidak boleh diterima. Tak boleh terima. Tak okey. Jadi antara muqabil sahih ni siapa? Mu'tazilah yang sebut tadi, yang kata mereka ni beriktikad dan berpahaman ahli fatrah tetap kalau tak beriman sembah berhala
masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Tak ada istilah ahli fatrah pada mereka, melainkan orang yang OKU, gila, mati kanak-kanak. Tu pun Mu'tazilah, mati kanak-kanak pun dia kata Allah Ta'ala wajib. Dia guna bahasa wajib, bukan harus. Panjang tu kalau saya sebut tu, lagi. Dia tak kata muqabil lagi sahih tu, Mu'tazilah. Okay, lain. InsyaAllah kita sambung ke depan nanti berkenaan dengan dua mak ayah Nabi kita Muhammad SAW. Macam mana perbincangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Dah lama dah bahas dah, dan berhati-hati dengan Wahabi di atas pahaman sesat mereka. Baru ni saya dikunjungi oleh seorang tetamu. Dia bekas pelajar di Universiti Islam Madinah. Universiti Islam Madinah. Memang ngaji Madinah. Ngaji Madinah macam mana? Ngaji Wahabi Ngaji Wahabi Datang mana ziarah. Dia mana datang 3 orang. Adalah Simah macam tu. Saya tanyalah, kat Madinah ngaji macam mana? Oh, ngaji Wahabi, you tahu? Yalah. Dia orang Perlis. Orang Perlis tapi tak jadi Wahabi. Orang Perlis pergi ngaji Madinah tapi tak jadi Wahabi. Yang pelik ni orang Penang. Tak pergi ngaji Madinah pun, ngaji Jordan jadi Wahabi. Pelik kau. Tak faham tu dah apa saya sebut kan. Pasal apa dia tak jadi Wahabi? Antara sikit saya sebut gitulah sejarah dia. Dia pergi Madinah, dia bukan saja belajar di universiti, sambil tu dia berulang alik di Mekah. Pergi belajar dengan tutup guru kita yang ulama ahli sunnah wal jamaah. Mula-mula tahun pertama dia 6 sem semua kot. Saya tak apa ingat dia sebut tu. Saya tak apa peduli dia sebut apa tu. Satu saya tak ingat betul. Dia kata tahun pertama sem 1 sem 2 pergi hujung minggu, Jumaat, Sabtu, Ahad. Sabtu Ahad cuti, hari Jumaat habis kuliah pergi Mekah. Pergi mengaji dengan Tok Guru ahli sunnah wal jamaah sana. Ada Tok Guru yang belah-belah petani apa mengaji. Ayah dia masa dia nak pergi Madinah tu dah pesan siap dah. Kata dia, hang kalau pergi sini apa, aku takut hang jadi Wahabi, hang pergi ngaji mesti sana. Lepas tu macam mana? Tapi mesti hang pergi mengaji kat orang ni. Dia sebutlah. Jadi atas pesan tok dia tu, bukan ayah dia, tok dia pesan, dia pergi cari. Tok dia kenal orang tu. Pergi cari, pergi belajar. Jadi hujung minggu pergi ngaji dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Baca kitab pagi petang siang malam. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat pagi ngaji dengan Wahabi. Jumaat, Sabtu, Ahad ngaji ahli sunnah. Bila masuk sem 3, 4, 5, 6, dia punya kelas pengajian hanya ada Isnin, Selasa 2 hari. Jadi hari Selasa petang pergi lah. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad 5 hari. Untuk pergi ngaji ulama ahli sunnah wal jamaah. Satu tak jadi Wahabi. Jadi kebanyakan yang pergi Madinah jadi Wahabi pasal apa? Tak pernah jumpa ulama ahli sunnah wal jamaah, duk ngaji Wahabi saja. Satu gila babi. Satu siapa ngaji Madinah, jaga-jaga sikit lah. Ramai Malaysia yang jadi pemimpin besar-besar ni yang ngaji Madinah. Ada hari tu isu tentang apa dia benda yang dia ajar di Madinah. Memang ajar di Madinah, di Mekah ni umumnya ngaji mesti mereka ngaji mesti lah. Memang dia akan ajar cara Wahabi. Antaranya ajar cara Wahabi apa dia? Sikit ke cerita buat tu. Pasal dah sebut paman Wahabi. Antara dia ajar apa dia? Dia kata ayat Quran ni semua ayat muhkam, tak ada ayat mutasyabihat. Semua hakiki, tak ada majazi. Hari-hari dia ajar tu. Ada ustaz yang memang ajar, ada guru dia memang ajar tu lah. Al-Quran kulluha haqiqah. Laisa fiha majaz. Tak ada majaz langsung. Itu semua kalam hakiki, Macam mana zahir ayat macam tu lah. Semua kalam hakiki, kalam zahir. Tak ada kalam majazi. Jadi ada dia mengaji dengan Tok Guru ahli sunnah wal jamaah, pandailah kelahian. Jadi tanya dalam kelas. Ini pengalaman ustaz tu cerita ni lah, tanya dalam kelas. Yang kelas tanya apa? Syekh,
Kata dia, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kata dia, ditanya apa? Ayat Quran tu terjemah dia, siapa yang buta kat sini di akhirat esok pun buta juga. Bahkan lagi sesat jalan daripada jalan kat dunia ni, lagi sesat dia. Oh, tak kesian dia, kata dia. Oh, kata dia, hadhi a'ma laisa a'mal qulub. La laisa a'mal basar, hadha la a'mal qulub, kata dia. Orang macam ni, kata dia, buta ni bukan buta mata, bukan buta penglihatan, tapi buta hati. Oh, kalau buta hati, kata dia, hal hadhihi al-ayah min qabilil haqiqah wal majaz. Ustaz tu tanya kat pensyarah dia, yang ni ayat ni hakiki ke majazi? Tak tahu Syekh kata apa? Laisa fihi majaz, laisa fihi majaz. Hadhihi ayah qa'idatun min qawaidil Arab. Aku ajak yang bapa Arab Wahabi. Dia tahu ni kaedah daripada kaedah Arab. Laisa fihi majaz. Hadhihi qa'idah min qawaidil Arab. Dia tak terima istilah majaz tu. Tapi dia kata memang buta tu bukan buta penglihatan, tapi buta hati. Bila sebut dengan nama majaz, dia tak terima istilah majaz. Kata dia, hadzal ilmun sana'iyun, ini ilmu rekaan manusia, kata dia. Hadhi qa'idatun min qa'idil Arab, laisa fi majaz, kata dia. Hadhihi al-ayah 'ala al-haqiqah, tapi qa'idatun min qa'idil Arab. Mampus dia tak akan kata majaz sama sekali. Satu sewil bengap sampai kiamat. Ada tuan-tuan tak faham surah ngaji lain nanti. Benda saya cakap tu. Tu pengalaman jumpa orang yang pernah mengaji Madinah. Madinah macam mana? Memang macam tu. Ada kita tengok, ada kawan saya, bukan yang tu kawan-kawan yang tengok dalam YouTube, ada jugalah geng-geng yang mengaji Madinah, bukan saja di Malaysia, luar negara pun ada main Madinah, tapi mereka dah mengaji daripada ulama ahli sunnah sebelumnya. Masuk Universiti Madinah ni, hari-hari ada guru dia dalam satu madah dia duk cerita bab tauhid, duk hentam Asy'ariyah Maturidiyah ni. Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ari sesat, Abu Hasan Asy'ari sesat, Abu Hasan Asy'ari sesat, Abu Hasan Asy'ari sesat. Hari-hari cerita tu. Itu silibus pengajian Universiti Madinah. Siapa nak pergi jadi Wahabi sila. Okay. Dan jangan tak tahu dia orang nak buat perjanjian dengan negeri-negeri tertentu, Kelantan, orang bagi tawaran beasiswa, memang duit banyak. Kalau dia istilah dia bandingan macam orang Brunei main ngaji Malaysia lah, nisbah bantuan dia bagi tu kan. Allah, pelajar Malaysia pergi Mekah, pergi Madinah, kalau jadi pelajar mengaji Mekah Madinah memang kaya. Memang kaya. Duit dia bagi tu mewah. Bahkan kalau pergi Malaysia, balik Malaysia, ajar pahaman Wahabi, dia akan bagi anugerah. Tambah boleh buat assignment mengajar pahaman Wahabi di Malaysia. Boleh buat assignment apa dia? Allah Ta'arash. Hantar kat dia, tunjuk kat dia, keluarkan buku, dia akan dapat apa ganjaran-ganjaran tertentu daripada kerajaan Arab Saudi. Pasal apa? Pasal mengembangkan pahaman ittiba'us sunnah. Itu bunyi bahasa dia. Tahu. Satu dia buang galak tulis buku, buat ajaran dia, buat grup dia, buat pertubuhan dia, semua dapat support. Buat sekolah dia dapat support. Kita ni harap pemerintah orang ramai. Demo ni sehari keluar bangunan 10 tingkat. Yang ni dapat bantuan ni, macam apa? Wahabi support baik di Malaysia, baik Indonesia. Mana saja tempat-tempat ada Wahabi ni, bangunan ni mereka hebat-hebat pasal disupport oleh kerajaan Arab Saudi untuk mengembangkan pahaman Wahabi. Hatta di Kampuchia ada sahabat-sahabat saya daripada Kampuchia, Laos, sana mereka duduk sana. Hatta di Patani pun, Islam Patani pun, yang mana yang pahaman Wahabi di Berau apa sana. Kalau yang Wahabi ni ramai sungguh, banyak sungguh sahabat daripada kerajaan Arab Saudi. Bangunan mereka hebat-hebat, bantuan-bantuan yang diberi Masya Allah mencurah-curah kan. Kalau yang pondok ni mampus tak dapat bantuan. Nisbah Arab Saudi takkan bagi bantuan. Dia bagi bantuan sekolah yang memang nak bawa ajaran dia dan pahaman dia. Sikitlah ke Wahabi tu sikit. Jumpa nanti pahaman Wahabi yang sivil, khasnya dalam bab ahli fatrah ni, khasnya dia kata tuju kepada mak ngayah Nabi kita Muhammad SAW. Itu masalah dia Wahabi ni. Baik, situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.